Polis terima 19 laporan ancaman bom di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. 5 sekolah swasta di Johor dikejutkan dengan kiriman email mendakwa bahan letupan telah ditanam di kawasan sekolah berkenaan. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata email itu diterima pada pukul 11 pagi sehingga 6.18 petang tadi. Bagaimanapun, hasil pemeriksaan pasukan unit pemusnah bom yang turut disertai anjing pengesan tidak menemui objek mencurigakan. Seluruh kawasan sekolah dilaporkan selamat. Kes disiasat mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Di Pulau Pinang, 2 sekolah antarabangsa menerima ancaman bom menerusi email bertajuk bahan letupan telah ditanam di sekolah. Pemangku Ketua Polis Daerah Timur Laut, V. Saravanan berkata, kandungan email turut menyatakan berkenaan masalah hidup yang dialami penghantar email berkenaan. Antaranya, dia dibenci orang sekeliling, dihina di sekolah dan menjadi mangsa rogol bapanya sejak kecil. Manapun hasil siasatan, unit pemusnah bom dan unit anjing pengesan tidak menemukan sebarang unsur mencurigakan. Email tanpa nama tersebut diterima pada pukul 11.20 pagi dan 12.27 tengah hari. Antarabangsa di Ipoh Perak turut menerima ancaman bom yang dihantar melalui email. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, pihaknya menerima maklumat daripada pegawai sekolah berkenaan pada pukul 10.10 pagi. Sepasukan anggota dan pegawai polis dibantu unit pemusnah bom IPK Perak ke sekolah berkenaan bagi melakukan pemeriksaan menyeluruh. Namun tiada sebarang objek meragukan ditemui. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein mengesahkan pihaknya menerima 19 laporan ancaman bom di beberapa sekolah seluruh negara. Menurutnya, ancaman itu dihantar melalui 2 akaun email yang baru dicipta. Siasatan lanjut PDRM mendapati email ancaman tersebut adalah palsu. Tegas Tan Sri Razaruddin, pihaknya memandang serius barang ancaman berkaitan bom dan akan melakukan siasatan segera tanpa gagal. Kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sindiket pengedaran dadah yang dipercayai aktif sejak awal tahun 2022 tumpas dengan penahanan 3 suspek warga tempatan dalam 2 serbuan berasingan. Turut dirampas pelbagai jenis dadah bernilai hampir 7 juta ringgit. Tangkapan pertama dilakukan pada 18 November kira-kira pukul 2.45 petang di Lebuh Raya Utara Selatan, arah selatan dan menahan suspek pertama berusia 27 tahun. Turut dirampas syabu seberat 10,000 gram yang dianggarkan bernilai lebih RM340,000. Penahanan itu membawa kepada tangkapan 2 lagi suspek berumur 46 dan 51 tahun di Jinjang, Kuala Lumpur. Dadah bernilai lebih RM6.6 juta berjaya dirampas. Polis turut menyita sebuah kereta Volkswagen, wang tunai, barang kemas dan jam tangan mewah milik suspek. Keseluruhan rampasan bernilai lebih RM7.1 juta. Kesemua suspek yang ditahan disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis Kedah merampas diesel berjumlah 492,970 liter dan petrol berjumlah 1,500 liter dengan nilai keseluruhan lebih RM1 juta sepanjang Januari hingga November tahun ini. Rampasan melibatkan kerjasama beberapa agensi itu, hasil 25 serbuan dan 70 tangkapan. Ketua Polis Kedah, Datuk Fisol Saleh berkata dalam penahanan terbaru melibatkan 10 lelaki warga tempatan yang berusia antara 24 hingga 46 tahun. Mereka disyaki terlibat dalam aktiviti penyelewengan diesel di 2 kawasan sekitar Kulim. Nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM349,850. Sindiket ini merupakan regular yang melakukan penyelewengan atau dia mengutip semua minyak-minyak subsidi di petrol station dan selepas tu dibawa ke negara jiran. Apa yang saya nak tekankan di sini tuan-tuan, aktiviti ini merupakan aktiviti ketirasan yang melibatkan wang negara. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961.
Geng BRI yang aktif menjalankan kegiatan jenayah harta benda berjaya ditumpaskan sekaligus menyelesaikan 22 kes kecurian dan pecah rumah di sekitar daerah Kota Star dan Pendang. 4 lelaki dan seorang wanita tempatan ditahan termasuk ketua kumpulan yang dikenali sebagai BRI berusia 36 tahun. Tangkapan dibuat secara berasingan bermula 29 Oktober serta 2 dan 6 November lalu. Dia aktif dalam awal ni 2-3 bulan ni juga. Dia pergi kepada target rumah-rumah yang ditinggalkan. Kalau tuan-tuan tengok sekarang ni, kalau rumah-rumah taman ramai yang semuanya bekerja. Keluar pagi, petang baru balik. Jadi kesempatan ini digunakan kes sewaktu tuan rumah ataupun di taman-taman ini digunakan. Kesemua suspek mempunyai rekod jenayah lampau dan positif dadah jenis metafetamin. 11 warga Myanmar dan seorang lelaki tempatan ditahan dalam satu operasi di Tumpat, Kelantan. Mereka ditahan atas kesalahan penyeludupan migran dan tiada memiliki dokumen diri yang sah. Ketua Polis Daerah Tumpat ACP Amran Dollah berkata ketika pemantauan, polis mendapati 2 kereta yang datang dari arah lorong ke cabang 3 Jalan Terbuk Kelaburan Tumpat dalam keadaan mencurigakan. Menyedari kehadiran pasukan serbuan, kedua kereta terbabit cuba melarikan diri dan akhirnya terbabas di bahu jalan. Bagaimanapun, seorang pemandu berjaya melarikan diri. Kesemua suspek warga Myanmar yang ditahan berusia antara 20 hingga 41 tahun. Semakan mendapati pemandu yang ditangkap memiliki 8 rekod kes dadah dan 3 rekod kes jenayah termasuk 1 kes di bawah Atip Som. 2 lelaki ditahan disyaki terlibat mengodam kad kredit dan debit. Lelaki warga tempatan dan warga negara Cina berusia 23 dan 24 tahun itu ditahan di sebuah rumah teres 1 tingkat menerusi Ops Dadu di Kuantan, Pahang Jumaat lalu. Mereka menghack kad kredit daripada luar negara dan dia menggunakan kad kredit tersebut untuk create di dalam handphone ada e-wallet, dan daripada situ dia membuat pembelian palsu dan membuat tuntutan menggunakan kad reader daripada merchant bank yang telah diluruskan. Daripada sini kita tahan ada 14 kad reader ni, dan dia akan menggunakan kad itu untuk membuat pembelian atau membuat yang palsu lah. Jadi aktiviti yang dijalankan ataupun siasatan awal yang kita jalankan, kita percaya dia dapat membuat antara RM20,000 ke RM30,000 sehari. Anggaran kerugian masih dalam siasatan. Polis turut merampas set komputer, 94 buah telefon bimbit dan 14 terminal pembayaran mudah alih. Kedua suspek ditahan reman untuk siasatan lanjut. Muhammad Hafiz Jasmi atau Ustaz Hafiz yang hilang di hutan Pusat Rekreasi Sedim Kulim Kedah sejak 10 November lalu disahkan masih hidup. Ia berdasarkan petunjuk baharu yang memaklumkan guru berusia 38 tahun itu dilihat oleh saksi keluar daripada kawasan pusat rekreasi berkenaan dengan sebuah kereta. Ada saksi mata nampak lah kan, yang sejelasnya ada saksi mata nampak dia beredar daripada tempat kejadian dengan menaiki sebuah kereta. Tinggallah apa ni pencarian di sana kan, kita tak nak ada berlaku nak cari orang lain pula kan. Pasal kawasan tu pun bukannya apa ni dia misteri sikit kan, misteri banyak. Operasi mencari dan menyelamat SAR telah dihentikan selepas 5 hari mangsa dilaporkan hilang berikutan tiada sebarang petunjuk. Malah kereta mangsa yang ditemui juga dalam keadaan baik dan berkunci serta tiada unsur jenayah. Kes terbabit disiasat sebagai orang hilang. Perkembangan banjir. Jumlah penduduk terjejas banjir di Terengganu dan Kelantan terus meningkat setakat pukul 10 malam tadi.
Di Terengganu, jumlah penduduk terjejas banjir meningkat kepada 4,476 berbanding 3,917 pada pukul 8 malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, 1,170 keluarga ditempatkan di 31 PPS di 6 daerah terlibat iaitu Kelana Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Setiu, Besut dan Dungun. Sementara itu di Kelantan, jumlah penduduk terjejas banjir terus meningkat kepada 321 orang daripada 81 keluarga berbanding 71 penduduk daripada 17 keluarga petang tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua penduduk terjejas berlindung di 6 PPS di daerah Pasir Putih, Pacok dan Macang. Tular di media sosial satu poster data kes COVID-19 seluruh Malaysia dengan menunjukkan bilangan kes yang aktif dan jumlah kematian. Semakan pasukan Biar Betul mendapati ia pautan palsu. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM turut membuat penafian. Menurut KKM, posting tersebut tidak dikeluarkan pihak mereka. Ternyata ia bertujuan menakut-nakutkan orang ramai dan menimbulkan kegusaran awam. Orang ramai yang mahu membuat semakan status COVID-19 diingatkan melayari laman sesawang rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia www.moh.gov.my atau aplikasi MySejahtera. Sentiasa waspada, elak jadi mangsa. Putuskan rantaian sindiket penipuan, henti kongsi maklumat tidak sah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Ke arah mengangkat martabat Mahkamah Syariah, kerajaan setuju tubuhkan satu jawatankuasa khas yang diperakui oleh Majlis Raja-Raja. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan jawatankuasa itu akan meneliti dan berbincang dengan mufti serta semua pihak berkaitan bagi menentukan peraturan yang boleh dilaksana dalam meningkatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Tanggungjawab kerajaan yang telah kita umumkan ialah menubuhkan jawatankuasa untuk meneliti aspek-aspek meningkatkan bidang kuasa syariah yang tentunya tidak mahu menyinggung atau menyentuh atau memaksa golongan bukan Islam. Tapi nama-nama yang ada sekarang memang ada dan diperkenan dan saya rasa lebih baik diteruskan segera dan tentunya mesti merujuk. Maknanya proses jawatankuasa ini mesti kaedahnya membincang dengan kerajaan-kerajaan negeri atau malih-malih agama Islam negeri sebelum dimuktamadkan. MIMOS Berhad, Agensi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti dilantik sebagai agensi pelaksana program Identiti Digital Nasional IDN. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata peruntukan RM80 juta akan disalur minggu depan bagi menyegerakan pelaksanaan program itu. IDN atau Digital ID dilihat mampu meningkatkan keupayaan transformasi digital selaras pendekatan negara madani. Kita agak ketinggalan dalam beberapa bidang padahal kita ada keupayaan, ada kemahiran, ada kepakaran. Jadi ada keperluan segera, memang ada peruntukan untuk maksud tersebut yang telah diluluskan untuk Kementerian Dalam Negeri. Tapi untuk mempercepatkan proses itu, kita segerakan dan minta program pelaksanaan itu diawalkan. Dan saya mendapat jaminan bahawa ia dapat disegerakan dalam tempoh 3 bulan dari sekarang.
Kerajaan optimis Malaysia mampu mengeluarkan kenderaan elektrik EV nasional pertamanya pada tahun 2025. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz, pihaknya yakin dengan usaha syarikat pengeluar kenderaan tempatan yang banyak melakukan proses pendidikan dan pembangunan dalam teknologi otomotif sekaligus mempercepat proses pengeluaran EV. Kalau dengar daripada briefing yang diberikan oleh syarikat-syarikat kita, insya-Allah kita akan dapat capailah matlamat yang kita targetlah, yang kita sasarkan pada tahun 2025 lah, insya-Allah. Dari segi teknologinya memang they have started to buat R&D dan investment dan pelaburan dalam EV untuk keluaran tempatan tu dah ada. In fact, di MITI mereka dah kongsilah dia update of their plans. Ya. Beliau terus yakin Malaysia dapat mengeluarkan kenderaan EV mampu milik seiring saranan kerajaan agar syarikat pengeluar EV membuat pemasangan tempatan CKD di Malaysia. Sementara itu, Tengku Datuk Seri Zafrul turut memberitahu kerajaan akan mengumumkan mekanisme untuk memohon skim galakan penggunaan motosikal elektrik pada 8 Disember ini. Dalam 8 Disember ni kita akan memberi pencerahan bagaimana pembeli-pembeli motosikal EV yang layak, bagaimana mereka boleh memohon untuk mendapat bantuan tunai ini daripada kerajaan. Beliau berkata demikian selepas pelancaran EV generasi baru Smart #1. ASEAN Framework Agreement on the Facilitation Goods in Transit (AFAGIT) akan mula dilaksana di Semenanjung Malaysia mulai 1 Januari 2024. Ia memudahkan pergerakan kenderaan barangan transit merentas sempadan di kalangan negara anggota ASEAN. Pelaksanaan AFAGIT di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan pula akan bermula setelah pernyataan Brunei, Indonesia dan Filipina dalam sistem transit custom ASEAN (ATS). Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Loke, 500 permit ASEAN Goods Vehicle Cross Border AGVCB akan dikeluarkan sekaligus memberi peluang kepada syarikat-syarikat logistik tempatan untuk menembusi pasaran ASEAN. Kalau sebelum ini memang tak boleh lah. Dia tak boleh seamless. Dia tak boleh pakai satu permit boleh merentasi 3 negara. Ataupun satu permit clearance untuk kargo dia. Tapi dengan adanya protokol ini, syarikat-syarikat logistik ini dibenarkan beroperasi merentasi sempadan 2 negara. Okay? Up to involving 3 countries. Pusat Latihan dan Teknologi Tinggi EdTech Kemaman Berjaya menerima pengiktirafan antarabangsa daripada Opito Approval Centre dari United Kingdom khusus dalam bidang minyak dan gas. Pengiktirafan itu sekaligus menjadikan EdTech Kemaman sebagai sebuah pusat TVET yang mengeluarkan persijilan profesional di Pantai Timur. Ikuti laporan disediakan Nur Asran Muhammad Nur. Pengiktirafan badan antarabangsa itu melibatkan 2 bidang iaitu elektrik kuasa dan instrumentasi kawalan proses yang dapat menawarkan peluang pekerjaan yang lebih luas dan berimpak tinggi. EdTech yang dinaungi oleh Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia akan terus mengembangkan bidang TVET bagi melahirkan tenaga kerja mahir dan memenuhi keperluan sektor perindustri negara berorientasikan revolusi industri keempat. Ia sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada buruh asing. Dan ke arah itu kami telah mengadakan pelbagai aktiviti. Kalau kita lihat dari segi target jabatan supaya setiap pelajar kami ni, pelajar yang belajar di EdTech Kemaman ni, selain daripada knowledge dan skill yang mereka belajar di EdTech Kemaman, kita nak equip mereka ni dengan satu sijil profesional supaya mereka lebih keboleh pasaran mereka tu lebih berbanding dengan graduan-graduan lain. Bidang elektrik ni adalah salah satu bidang yang mendapat sambutan yang sangat baiklah daripada pelajar-pelajar, sama ada pelajar lepasan SPM ataupun pelajar ataupun peserta daripada industri yang telah bekerja, di mana mereka boleh meningkatkan dari segi
kemahiran mereka, sijil komputer mereka melalui persijilan Suruhanjaya Tenaga. Jadi saya memilih ETEK Kemaman sebagai tempat untuk saya belajar dan juga menambah ilmu. Di mana bidang TVET sekarang bukan hanya sekadar berada di tahap sijil, ia ada di peringkat tinggi iaitu setaraf dengan peringkat pembelajaran normal lah. Dari segi cabaran dia memang kita struggle lah perempuan untuk belajar, tapi bila perempuan tu kurang dalam ni dia jadi peluang tu lebih banyak lah. Selagi semangat kita untuk belajar tentang teknikal ni memang banyak sangat manfaat lah. Di universiti sendiri pun memang tidak diajar cara kita nak manage on-site activities apa semua. Tapi kat sini memang kita ajar dia cara nak monitoring, cara nak manage site, material. Sejak penubuhannya pada 2010, ETEK Kemaman berjaya melahirkan 10,000 graduan diploma sepenuh masa dalam pelbagai bidang. 88% graduan tersebut mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan dan selebihnya menyambung pengajian. Manakala 90,000 graduan lagi dalam pelbagai bidang mengikuti kursus separuh masa. Ketika ini, ETEK menerima 750 pelajar dengan menawarkan 8 bidang kemahiran. Terengganu merupakan satu-satunya cawangan yang menawarkan bidang kimpalan dalam air. Nur Ashran Muhammad Noor, RTM. Kita mulakan dengan aksi pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027. Penyerang kebangsaan Darren Lock memastikan Harimau Melaya meneruskan momentum kemenangan selepas menundukkan Taiwan 1-0 pada perlawanan kumpulan D di Stadium Perbandaran Taipei. Pemain Sabah FC itu dimasukkan pada babak kedua menggantikan Paulo Josu. Muncul wira skuad negara apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-72. Ketua Jurulatih Kim Pan Gon membuat 4 pertukaran dalam kesebelasan utama pasukan yang menewaskan Kyrgyzstan minggu lepas dengan menurunkan Junior Elstau, Muhammad Afiq Fazail, Paulo Josu dan Akhyar Abdul Rashid. Pemain sayap Muhammad Faizal Abdul Halim terdahulu mensia-siakan peluang keemasan untuk mendahului selepas gagal menyempurnakan umpanan Arif Aiman Muhammad Hanafi pada minit ke-43. Berbaki 30 minit sebelum whistle penamat, Panggon membawa masuk Darren Lock dan Enric Dos Santos sebagai pemain gantian. Kecaturan itu membuahkan hasil apabila Darren menyumbat gol yang dicari-cari ketika permainan berbaki 18 minit. Pemain itu tenang menyambar bola hasil tampanan kurang kemas penjaga gol Taiwan ketika menepis percubaan Lerit Enric dari sebelah kanan. Malaysia selepas ini akan bertemu Oman pada 21 Mac tahun depan untuk perlawanan ketiga. Kejohanan hoki antarabangsa Piala Minarwan. Malaysia mengalami satu lagi hari yang suram apabila kesemua pasukan yang turun beraksi pada Selasa mengalami kekalahan. Dalam kategori lelaki, skuad Speedy Tigers A yang dibarisi pemain bawah 17 tahun tumpas 2-3 kepada pasukan Odisha dari India pada sebelah pagi di Stadium Hoki KPM Lembah Pantai. Rohit Kulu muncul wira pasukannya apabila meledak hat-trick. Pasukan negara pula berjaya menyumbat 2 jaringan melalui Ahmad Faris Ikram, M. Ramluzaman pada minit ke-29 dan 45 menerusi pukulan sudut penalti. Pada perlawanan berikutnya, Speedy Tigers B mengalami kekalahan teruk 1-11 di tangan pasukan Afrika Selatan. Pasukan bimbingan Izwan Firdaus Ahmad Tajuddin nyata bukan tandingan Afrika Selatan yang berjaya mempamerkan permainan agresif. Gol tunggal Malaysia dijaringkan Muhammad Faris Abdul Razak menerusi pukulan sudut penalti pada suku terakhir. Bagi saingan wanita, Speedy Tigers B juga menerima nasib sama apabila kecundang 1-9 kepada Jepun.
Jaringan tunggal negara berjaya dijaringkan oleh Balkis Nur Batrisya Abdul Rahman melalui pukulan padang di minit ke-45. Mulai tahun depan, atlet negara di bawah program podium akan dilindungi menerusi caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Menteri Belia dan Sukan Henayo berkata langkah itu dilaksana dalam usaha melindungi kebajikan atlet negara. Menurut beliau, Lembaga Pengurusan Majlis Sukan Negara MSN baru-baru ini telah meluluskan kajian semula skim allowance latihan atlet kebangsaan dengan memberi penekanan kepada kebajikan dan kesejahteraan atlet di bawah program MSN. Ini merupakan satu langkah game changer untuk atlet kita kerana tidak pernah dilaksanakan untuk menjaga kebajikan atlet di mana atlet negara akan mendapat KWSP dan juga Perkeso mulai tahun depan. Di samping itu, jelasnya skim allowance bagi atlet kebangsaan yang dilaksanakan kementerian itu sejak tahun 2006 dengan pihaknya sentiasa membuat penambahbaikan dari semasa ke semasa untuk melindungi kebajikan mereka. Kos pembangunan semula Kompleks Sukan Shah Alam KSSA sebanyak RM3.28 bilion melibatkan jumlah keseluruhan termasuk kemudahan lain yang akan dibangunkan di sekitarnya. Penjelasan itu dibuat Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amruddin Syari susulan terdapat persoalan dibangkitkan mengenai kenaikan kos pembangunannya. Bagaimanapun, beliau berkata kos berkenaan masih belum diluluskan oleh kerajaan negeri sepenuhnya kerana yang dipersetujui adalah melibatkan kos naik taraf stadium membabitkan jumlah sehingga RM787 juta. Saya nak maklumkan 3.28 bilion ini adalah kos keseluruhan kompleks. Kompleks itu yang melangkumi Stadium Malawati, Stadium Shah Alam, hotel, bangunan serta pusat stesen bersepadu dan pusat teater yang akan ada dalam cadangan fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Jadi 3.28 bilion ini merupakan kos keseluruhan yang belum kita agree, yang basically kita agree setakat ini yang betul-betul ialah proses perobohan dan kita sedang menilai sampai di pertengahan untuk proses pembinaan stadium kerana hasrat kita adalah menggantikan stadium. Beliau berkata demikian ketika menggulung rang Undang-Undang Enactment Perbekalan 2024 pada persidangan Dewan Undangan Negeri Don Selangor di Shah Alam, Selangor. Rakyat Malaysia memang hebat kerana tegas pertahankan hak Palestin. Memang kita jauh dari dunia Arab. Kita jauh dari dunia Palestin. Kita jauh dari Gaza. Tetapi setiap detik berlaku menyentuh hati nurani kita. Karena kita tahu dan faham arti manusiawi, arti ihsan, arti kemanusiaan dan lebih penting arti keadilan melawan kezaliman Israel. Laporan itu mengakhiri berita tengah malam dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.